Dia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maalim Hasan. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Amin. Okey, Mualia akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara mualim awak takkan dengar. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 92. Okey, hari ini mualim akan ajar awak dua tajuk untuk muka surat 92 dan 93 tentang kata majmuk bebas. Dan muka surat 94 kata majmuk mantap. Okey, kata majmuk hari ini muallim jawab dua benda. Yang pertama kata majmuk bebas dan yang kedua kata majmuk mantap. Okey, awak tengok muka surat 93. Muka surat 93 dekat bawah sekali tu yang dalam kotak warna kuning yang dia tulis Munshi Cilik. Okey, mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kata majmuk bebas. Okey, awak tengok yang bawah sekali dekat Munshi Cilik dia bagi. Okey, dalam kotak yang warna kuning ni. Berkaitan dengan kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar. Okey, dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Maksudnya kata majmuk bebas ni dia gabungan dua kata dasar. Yang pertama ada satu kata dasar tambah dengan satu kata dasar yang lain akan membentuk satu kata baharu yang dipanggil dengan kata majmuk bebas. Dan kata majmuk bebas ni pula dia ditulis secara terpisah. Okey, contoh dia bunga manggar. Okey, dua patah perkataan. Dia ditulis dengan dua patah perkataan, diasingkan. Bunga. Muka surat berapa? Muka surat 93. Okey, ingat kata majmuk bebas dua kata dasar yang digabungkan untuk membentuk perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Contoh dia, bunga manggar. Okey, satu, dua patah perkataan. Bunga, okey awak kenal bunga tu apa? Manggar ni awak tengok dekat atas sekali. Manggar ni yang ini atas sekalian. Kalau awak pergi dekat majlis kahwin, ni yang tampal manggar. Ini dipanggil dengan manggar dekat majlis kahwin. Itu manggar dan satu lagi bunga. Dua perkataan yang berbeza. Bila gabungkan dia akan menjadi perkataan baharu iaitu bunga manggar. Ataupun contoh yang kedua, nasi minyak. Okey, nasi, awak kenal nasi itu apa? Dan minyak, awak kenal minyak itu apa? Kita gabungkan dua perkataan itu dan maka hasilnya akan menjadi nasi minyak. Okey, yang kedua dia bagi dulang air. Okey, dulang, awak tahu dulang itu apa? Okey, tengok gambar yang pakcik ni. Ni dulang yang kita gunakan untuk letakkan gelas-gelas air. Ini dulang. Lepas tu ini air. Jadi bila kita gabungkan dua patah perkataan itu, dia akan menjadi kata majmuk bebas iaitu dulang air. Dia tulis secara terpisah. Yang kedua, kerusi dan roda. Okey, kerusi ni tempat yang awak duduk. Roda ni, ni roda yang bulat-bulat ni, yang macam tayar ni. Bila gabungkan dua patah perkataan itu, dia akan menjadi kerusi roda. Itu yang dimaksudkan dengan kata majmuk bebas. Yang kedua, beg tangan. Okey, beg. Ni yang makcik ni pegang ni. Beg, awak kenal beg dan tangan pun awak kenal. Tangan awak.
Kita dua perkataan berbeza, kita gabungkan dia, maka dia akan menjadi perkataan baru, iaitu beg tangan. Ibu jari, ibu dan jari. Dua patah perkataan, kita gabungkan dia menjadi satu patah perkataan. Okey, setakat ini semua jelas? Semua jelas? Ada sesiapa nak tanya soalan? Jelas. Jelas. Okey. Sekarang ni Mualina tengok, Mualina tunjukkan lagi contoh kepada awak berkaitan dengan kata majmuk bebas. Okey, macam ni awak tengok kat depan ni. Kata majmuk bebas, dua perkataan yang berbeza, kita gabungkan dia menjadi satu. Contoh dia, perkataan yang pertama ialah nasi. Ini nasi, awak kenal nasi. Ingat, kata dasar kita tambah dengan kata dasar yang kedua, maka dia akan menjadi kata majmuk. Itu maksud dia. Tambah satu kata dasar, tambah satu kata dasar yang lain, maka akan terbentuklah kata majmuk. Contoh dia nasi. Okey, ini nasi. Awak kenal nasi. Awak makan nasi. Lepas tu minyak. Okey, minyak masak. Kita gabungkan nasi dan minyak, maka akan terbentuklah kata majmuk, iaitu nasi minyak. Itu yang dimaksudkan dengan gabungan dua patah perkataan. Okey, tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni. Gambar yang pertama ini ialah bunga. Bunga tambah dengan manggar. Ini manggar yang awak tengok dekat kenduri orang kahwin tu yang dia letak bunga-bunga. Bila kita gabungkan dua patah perkataan itu, maka akan terbentuklah perkataan yang baru, iaitu bunga manggar. Itu maksud dia. Bila kita gabungkan dia. Malim, saya nak pergi tandas. Silakan. Okey, contoh yang kedua. Ini apa ni? Ini ialah Bapa dia kena makan. ini ialah dulang. Bila kita gabungkan dulang dan ini air. Jadi bila kita gabungkan dulang dan air, maka akan terbentuk kata baru, iaitu dulang. Bagi. Isa. Start mute. Ustaz mute. Okey, dengar suara? Dengar. Okey. Lain lambat ni. Okey, dulang kita gabungkan dia dengan air, maka akan terbentuk perkataan baru, iaitu dia akan menjadi dulang air. Itu yang dimasukkan dengan kata majmuk bebas, dulang air. Dia ditulis berasingan. Kita gabungkan dua kata dasar menjadi satu. Contoh yang kedua, ini gambar jam dan ini gambar tangan. Jadi akan terbentuklah perkataan baru, iaitu jam tangan. Ingat, kata majmuk bebas, dia ditulis berasingan, terpisah. Okey, boleh faham setakat ni kata majmuk bebas? Boleh. Ada siapa nak tanya soalan? Okey, contoh lain. Ini contoh lagi kata majmuk bebas. Okey, kata majmuk. Ingat, kata dasar. Yang pertama, kata dasar. Kita tambah dengan kata dasar satu lagi. Maka akan terbentuklah kata majmuk. Perkataan baru. Contoh dia cermin. Awak masuk tandas, awak tengok cermin. Awak tengok mata awak, tengok diri awak. Dan yang kedua, mata. Mata awak. Bila kita gabungkan cermin dan mata, maka akan terbentuklah perkataan baru, iaitu cermin mata yang boleh pakai ni. Inilah cermin mata. Contoh dia beg. Beg yang awak pergi sekolah, awak galas dan kita gabungkan dengan tangan. Tangan awak ni, bila kita gabung beg tangan, maka dia akan terbentuklah perkataan baru, iaitu beg tangan.
Yang kedua gelang, yang orang perempuan pakai, dan gemas. Kita gabung akan jadi gelang emas ataupun beg kertas. Beg yang awak pikul tu, kertas yang awak gunakan untuk menulis. Jadi bila kita gabungkan dia akan menjadi beg kertas. Okey, setakat ni semua jelas berkaitan dengan kata majmuk bebas? Yalah. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ramai ni. Okey, kalau semua jelas, tengok buku teks awak muka surat 92. Muka surat 92, tengok buku teks awak. Okey, mari kita cuba kenal pasti kata majmuk yang terdapat di dalam petikan ini. Okey, perbualan di antara siapa ni? Okey, yang pertama nama dia ialah, kita nampak pula. Perbualan di antara Min Li, dia bagi nama dah, Min Li dan juga Zara. Okey, yang perempuan yang pakai baju merah ni, yang macam orang Cina ni, ini ialah ini Min Li dan ini Zara. Min Li dan Zara sedang berbual-bual. Okey, tengok dia kata apa. Min Li menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Zara memperkenalkan saudara maranya kepada Min Li. Okey, Zara kata apa? Yang pertama, Min Li, inilah keluarga saya. Zara pun cakap, wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Jadi yang ni pun cakap, yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu maklum saya. Tengok muka surat 94 yang bunga manggar tu. Ni yang makcik yang pakai baju warna biru ni. Ni. Ini bunga manggar. Ini ialah bunga manggar. Itu yang dipanggil dengan bunga manggar. Ini makcik dia. Dia bagi tahu yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu makcik saya. Bunga manggar ini ialah kata majmuk bebas. Gabungan kata dasar bunga dan manggar. Maka akan terbentuklah bunga manggar. Okey, yang kedua dia pun cakap apa lagi? Makna saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Ni makna dia. Sedang menghidangkan nasi minyak. Nasi minyak ni ialah kata majmuk bebas. Gabungan dua patah perkataan. Yang sedang mengangkat dulang air itu paksu saya. Yang mengangkat dulang air tu yang muka surat 94 tu. 93 tu, ni yang pakcik ni. Dia sedang mengangkat. Ini dulang dan ini air. Jadi kita gabungkan dua patah perkataan itu, maka akan terbentuklah kata majmuk iaitu dulang air. Lepas tu yang terakhir dia kata, Pak Lang saya, ni Zara tanya. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Pak Lang saya tuan rumah ini. Dua patah perkataan kita gabung. Tuan dan rumah, maka akan terbentuklah kata majmuk bebas. Okey, setakat ni semua faham kata majmuk bebas? Faham. Ya, kata majmuk bebas gabungan dua kata dasar menjadi satu perkataan baru dan ditulis secara berasingan. Tak boleh rapat-rapat. Tengok, bunga manggar jauh. Nasi minyak jauh. Dulang air jauh. Kerusi roda diasingkan. Pek tangan, ibu jari. Itu berkaitan dengan kata majmuk bebas. Boleh faham? Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi dengan yang terakhir sekali, muka surat 94. Okey, tadi Mualia jawab tentang kata majmuk bebas. Okey, muka surat 94 ni pula. Kata majmuk mantap. Tadi kata majmuk bebas. Ini pula kata majmuk mantap. Okey, kata majmuk mantap pula ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum. Kata majmuk mantap ni ditulis secara bercantum. Dia tulis rapat-rapat. Tengok, sukarela, tanggungjawab, kerjasama, olahraga, jawatan kuasa,
setiausaha dan banyak lagi. Kata majmuk bebas kita tulis berasingan. Dia dua perkataan. Tapi kata majmuk mantap ni ditulis secara bercantum. Dia bercantum. Faham tak? Boleh bezakan tak kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap? Boleh. Okey, tak apa. Muhammad tunjuk kat depan ni. Okey, nampak tak kat depan ni? Okey, kata majmuk mantap. Tadi kata majmuk bebas, ini kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap, dua gabungan perkataan yang ditulis secara rapat. Kalau macam ini, perkataan dia ialah suka. Suka, kita tambah dengan rela. Maka akan terbentuklah perkataan suka rela. Okey, kalau yang ni yang kedua, tanggung. Dia gabungan perkataan apa? Yang pertama gabungan perkataan tanggung dan yang kedua jawab. Maka akan terbentuklah kata majmuk mantap iaitu tanggung jawab. Tengok dia ditulis secara rapat. Rapat, semua rapat. Kena bezakan antara kata majmuk mantap ni ditulis secara rapat. Kalau kata majmuk bebas ia ditulis secara berasingan. Boleh bezakan tak? Ada siapa nak tanya soalan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, okey tengok muka surat 94. Suri teladan. Apa yang dimasukkan dengan suri teladan? Okey, suri tu, suri maksud dia, siapa tahu suri tu maksud dia apa? Okey, suri teladan. Suri teladan ni maksud dia suri ni maksud dia sikap. Suri ni maksud dia sikap. Sikap seseorang. Sikap sama ada dia rajin ke, dia malas ke, dia baik ke, jahat ke. Itu yang dimasukkan dengan suri, sikap. Sikap baik hati ke, sikap bertanggungjawab ke. Itu yang dimasukkan dengan suri. Kalau teladan, teladan ni maksud dia benda yang kita boleh ikut. Maksudnya sikap yang baik yang ada pada seseorang yang kita boleh ikut. Itu maksud dia suri teladan. Suri ni sikap, teladan ni maksud dia benda yang kita boleh ikut. Itu yang dimasukkan. Kalau suri teladan, sikap yang boleh diikut. Maksudnya contoh dia, ideal ni seorang budak yang baik hati. Jadi kita boleh jadikan ideal ni sebagai suri teladan. Sikap baik dia kita boleh ikut, kita boleh contohi. Itu yang dimasukkan dengan suri teladan. Okey, tengok petikan dia. Zara seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas sahsiahnya yang terpuji. Sahsiah ni maksud dia sikap lah. Sikap dia ni macam mana? Sikap yang terpuji. Okey, mari kita cuba gabungkan, kita cuba tulis perkataan apa yang sesuai berkaitan dengan kata majmuk mantap. Okey, yang pertama ni sama je dalam buku teks awak. Tengok kat depan ni. Zara murid kelas 4 Wira. Dia memberikan kerjasama. Kerjasama tu ialah kata majmuk mantap. Dia perkataan apa? Gabungan kerja dan juga sama. Bila gabung dua tu, maka akan terbentuklah perkataan yang baharu iaitu kerjasama. Okey. Zara murid kelas 4 Wira, dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan perbincangan. Okey, gambar ni Zara ni dia sedang berbincang dengan rakan sekelasnya. Dia berbincang-bincang sesama kawannya. Maksud dia memberi kerjasama. Dia membantu, saling membantu. Itu untuk yang pertama. Okey, tengok pula yang kedua. Bawah, apa yang sesuai kita letakkan yang kedua? Zara selalu membantu masyarakat secara dia membantu orang buta melintas jalan. Yang ni kita nak gunakan kata apa yang sesuai? Kata majmuk apa yang sesuai kita nak gunakan?
Sukarela. Sukarela. Zara selalu membantu masyarakat secara sukarela. Okey, sukarela ni gabungan perkataan apa? Yang pertama dia gabungan suka dan yang kedua dia rela. Sukarela maksudnya dia sukarela. Dia suka membantu dan dia rela hati membantu. Dia bukan membantu secara paksaan. Itu maksud dia. Ingat, kata majmuk mantap ditulis rapat. Tak boleh jarak. Kalau jarak tu kata majmuk bebas. Dia membantu orang buta melintas jalan. Okey, tengok pula yang ketiga. Zara murid yang cergas. Dia berjaya menyertai sukan. Sukan apa ni? Gambar tu, tengah berlari. Kita nak gunakan kata majmuk mantap apa yang sesuai. Kat sini kita boleh gunakan dia menyertai sukan olahraga. Sukan olahraga. Olahraga tu apa? Gabungan perkataan olah dan juga raga. Kita tulis rapat. Kata majmuk bebas kita tulis rapat. Sukan olahraga. Ni sukan olahraga yang tengah berlari ni. Itu yang dimasukkan dengan sukan olahraga. Okey, yang seterusnya. Yang keempat. Zara juga murid yang rajin. Dia telah menjalankan tugas sebagai seorang kelab bahasa Melayu di sekolahnya. Kita nak gunakan apa? Sebagai seorang. Kat sini kita boleh gunakan setiausaha. Maksudnya dia sebagai pembantu yang menguruskan kelab bahasa Melayu. Kalau setiausaha ni gabungan perkataan setia dan juga usaha. Jadi kita gabungkan dia maka terjadilah satu perkataan baru kata majmuk mantap iaitu setia usaha. Okey, yang terakhir sekali. Okey, yang keempat. Yang kedua terakhir. Okey, yang terakhir sekali. Yang ni nak kita gunakan apa? Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan apa kat sini? Dia sebagai merawat murid yang tercedera. Tengok gambar ni. Dia merawat murid yang tercedera. Maksudnya dia menjalankan tugas dia sebagai perawat dengan dia menjalankan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab dia sebagai perawat untuk merawat murid yang cedera ketika bersukan. Okey, setakat ni semua faham? Semua jelas? Ada sesiapa yang ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan? Ada siapa yang ada soalan? Semua faham tak? Boleh bezakan tak antara kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap? Boleh. Boleh ya? Tak ada soalan ya? Semua faham ya? Faham. Okey, kalau semua faham, kerja rumah awak hari ini ialah awak tengok muka surat 93 dan 94. Muallimah awak bina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. Contoh dia muka surat 93. Okey, awak bina 5 ayat kata majmuk bebas dan 5 ayat kata majmuk mantap. Kata majmuk bebas ni apa? Inilah bunga manggar, beg tangan, ibu jari. Ataupun yang ni, contoh dia yang ni. Ni apa ni? Cermin mata. Cermin mata. Gabungan cermin dan perkataan mata, maka terbentuklah cermin mata. Atau yang kedua ni cincin. Cincin permata. Cincin emas pun boleh juga. Ini apa? Gabungan apa? Beg dan perkataan tangan. Beg tangan. Ini beg kertas. Ini apa? Baju. Baju batik. Contoh. Okey, ini apa? Gambar apa ni? Jam tangan. Jam tangan. Jadi awak pilih satu, awak ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Awak ambil 5 je. 5. Lepas tu awak bina ayat. Kata majmuk bebas. Dan yang satu lagi muka surat 94. Apa dia Alif?
Buku penulisan itu. Buku penulisan. Okey, satu lagi, bina 5 ayat kata majmuk mantap. Ni contoh kata majmuk mantap. Awak boleh pilih yang mana awak nak. Setiausaha, antarabangsa, matahari, tanggungjawab. Boleh? Semua faham? Buat dalam buku Faham. penulisan. Okey, Muallim masuk sikit lagi. Okey, Muallim masuk sikit lagi pada awak. Okey, Muallim ajar awak macam mana cara untuk membina ayat. Okey, ini Muallimah Ain dah ajar. Awak membina ayat dengan menggunakan teknik skop. Siapa ingat lagi teknik skop? Ingat skop? Saya. Ingat. Skop yang Saya. pertama Saya. kena ada Subjek. subjek. Subjek ni maksud dia benda hidup ataupun benda yang bernyawa. Bahasa mudah dia nama orang, nama haiwan, nama tumbuhan yang bernyawa. Benda ni bukan ya. Itu yang pertama, subjek. Yang kedua kena ada kata kerja. Bahasa mudah dia sedang buat apa? Kerja apa yang dia tengah buat tu? Menulis ke, makan ke, minum ke? Kalau gembira, gembira bukan kata kerja. Gembira bukan kerja. Gembira tu perasaan. Dan yang ketiga kena ada objek. Benda yang tak bernyawa. Dan peluasan ada 4 awak boleh pilih. Yang pertama, ayat. pilih nak panjangkan lagi ayat dia. Awak boleh pilih di mana, dengan siapa, untuk apa, kenapa. Okey, contoh dia macam ni. Awak nak bina ayat. Yang pertama, Subjek. okey, yang pertama mula-mula nak bina ayat kena ada S. S ialah subjek. Jadi Subjek. ideal. Mula-mula tak nama orang kat depan. Ideal. Benda yang bernyawa subjek. Benda yang bernyawa nama orang. Ideal. Yang kedua kena ada kata kerja. Dia sedang buat apa? Dia sedang membaca buku. Membaca buku ini ialah kata kerja. Kerja apa yang dia tengah buat? Dia sedang membaca membaca. Dan yang ketiga kena ada objek. Objek apa? Membaca buku bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu tu ialah kata objek. Bahasa Melayu tu objek. Dan yang ketiga kena ada P, peluasan. Peluasan nak boleh pilih yang mana? Di mana, dengan siapa, untuk apa, kenapa. Kalau macam ni boleh pilih di mana? Di perpustakaan. Itu cara kita nak membina ayat. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, contoh yang kedua boleh bagi. Yang pertama mula-mula kita kena letak dulu nama orang. Contoh dia nama orang, nama dia Khalis boleh bagi. Okey, Khalis mula-mula S. S subjek. Okey, lepas subjek kena ada kata kerja. Okey, bagi satu contoh kata kerja. Khalis sedang buat apa? Bagi satu contoh kata kerja. Contoh boleh bagi Khalis sedang menyiapkan. Menyiapkan. Kerja apa yang dia sedang buat? Dia sedang menyiapkan. Okey, yang ketiga kena ada O, ada objek. Objek apa? Dia sedang siapkan apa dia? Kerja sekolah contoh dia. Kerja sekolah ni benda, objek. Kerja sekolah ni dia tak bernyawa. Jadi dia ialah benda. Dan yang ketiga, yang keempat, okey kita dah ada Khalis, subjek. Dah ada sedang menyiapkan kata kerja dan dah ada kerja ke sekolah, objek. Yang terakhir kita kena ada peluasan. Peluasan boleh pilih di mana, dengan siapa, untuk apa, kenapa. Pilih je yang mana. Contoh dia kita gunakan dengan siapa. Okey, kita bagi Khalis sedang menyiapkan kerja sekolah dengan rakan sekelasnya. Titik. Nak bagi panjang lagi ayat dia. Dengan rakan-rakan sekelasnya, ini ialah dipanggil sebagai peluasan. Dengan siapa kita ambil. Boleh faham setakat ni cara membina ayat? Boleh. Okey, contoh yang ketiga. Nak bina ayat, mula-mula kena ada S. S ni apa? Subjek, nama orang. Contoh dia, okey, Mu'allim tak nak guna dah nama manusia. Nak gunakan nama haiwan. Kita gunakan burung lah. Kita gunakan 2 ekor burung merpati. 2 ekor burung merpati, ini ialah subjek, benda yang bernyawa. Okey, lepas subjek kena ada K, kata kerja. Dia sedang buat apa? Okey, 2 ekor burung merpati sedang, contoh dia, boleh bagi sedang bertenggek. Bertenggek ni maksud dia awak tengok burung dia ada dekat dahan pokok.
sedang bertengger. Jadi yang kedua kena ada kata kerja. 2 ekor burung merpati ni subjek S. Lepas S kena ada K, kata kerja. Kerja apa? Dia sedang bertengger. Lepas tu kena ada O, objek. Objek dia apa? Sedang bertengger. Bertengger apa? Okey, kalau kat sini dia dah tak sesuai, tak ada objek. Di atas di mana? Kita gunakan perluasan di atas dahan pokok contohnya. Titik. Okey, untuk ayat ini dia tak sesuai gunakan skop. Dia ada S, K dan P sahaja. Dia bertengger, dia tak ada contoh lain dah. Okey, boleh faham setakat ni cara membina ayat teknik skop. Ingatlah kita muallimah Aina Najran. Okey, ada siapa yang tanya soalan? Kita ada 1 minit je lagi kelas. Tak ada. Ingat ya, nak teknik nak membina ayat gunakan teknik skop ni. Nanti nota ni muallim akan hantar kepada awak dalam grup. Okey, ada siapa yang tanya soalan? Kita ada kurang dari 1 minit lagi kelas. Tak ada. Tak ada, semua faham? Okey, kalau semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa wal as. Okey, sama-sama baca doa wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mulut ni. Baca mulut. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Mak Alim. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.